Yang kecoh di luar sana adalah berkaitan sehari dua ni, bekalan ayam. Apakah benar realitinya kita berdepan dengan krisis? Tetapi ada juga pihak yang mengatakan bahawa ada je ayam yang sedang dan kita lihat juga premis yang menjual ayam masih lagi beroperasi seperti itu. Realitinya apa dalam bila berbicara tentang bekalan ayam yang tak cukup hari ini, Datuk? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Said yang sudi menjemput saya lah menceritakan berkenaan dengan keadaan semasa yang hangat diperkatakan. Yeah. Ayam ya. Ramai yang peminat yang suka makan ayam. So basically kalau ikut pengeluaran ni, pengeluaran ayam kita ni, purata pengeluaran kita lebih kurang 62 juta. Okey. 60 juta sebulan. Dan kalau ikut kita produce lebih kurang 2 juta sehari. Okey. Ya, sehari. Dan ini purata yang kita dah semak daripada bulan Januari hingga Jun. Hingga Mei tahun ini. Dan kalau ikut dari segi purata keperluan rakyat Malaysia, kita perlu lebih kurang 54 juta seekor sebulan. Ya. Dan kalau ikut satu hari itu lebih kurang 1.8 juta lah. Ya, untuk sehari. So kalau isu kekurangan bekalan ayam ni memang ada, tetapi hanya di lokaliti tertentu saja. Macam yang kita terima aduan ada di Pulau Pinang, di Johor, Negeri Sembilan pada masa ini. Dan kita pun maklum berkenaan dengan peniaga sekarang ini berdepan dengan pelbagai jenis cabaran. Ya, dengan harga input makanan ternakan yang tinggi, meningkat dari sehari ke sehari. Jadi kita nampak penternak terpaksa menjual lebih daripada harga. Kita ada harga kawalan yang kita membantu rakyat lah. Tetapi ada yang kita nampak di luar sana menjual lebih daripada harga kawalan, which is RM8.9 per kg. Dan seperti saya maklum tadi, kenaikan kos operasi juga adalah di luar kawalan kita, sebab berkenaan dengan kemasukan anak ayam yang mana kita nampak penternak ni dia mengurangkan pengeluaran anak-anak ayam sebabkan kos meningkat terlalu mendadak dan tinggi. Dan kenaikan kita nampak lebih kurang melebihi 20% kenaikan yang kita alami sekarang ni. Dan juga satu lagi yang kita nampak penting adalah pekerja asing lah. Sebab bila di tempat ayam ni, barang-barang ayam ni yang melibatkan pekerjaan tu agak pekerjaan yang mencabarlah. Ya, nak bagi makan ayam, nak bagi vaksin ayam, dan banyak kita sebelum ni menggunakan pekerja-pekerja asing. So bila isu-isu tu berlaku, kekurangan pekerja asing ini ke arah itulah menyebabkan isu yang kita hadapi sekarang ini. Ya, jadi Datuk mengesahkan ada masalah, cumanya ia bersifat poket. Bukan merata. Betul. Ada tempat-tempat tertentu. Justru apa tindakan yang MAFI lakukan untuk menangani masalah ini? Okey, kalau sekarang ini Yang Mak Berhormat Perdana Menteri pun dah pun bersetuju untuk kita beri subsidi lah. Subsidi sebab kita adakan skim di bawah Kementerian Kabinet SHP Skim dia panggil skim harga maksimum keluarga Malaysia. Yang mana menetapkan saya sebut tadi harga-harga kawalan lah. Tambah-tambah dalam musim perayaan ni lah. Jadi kita ada meluluskan pemberian subsidi yang berjumlah ini komitmen kerajaan banyak, lebih kurang 729 juta subsidi untuk penternak-penternak ayam ini. Dan juga kita baru-baru ni Yang Mak Berhormat Perdana Menteri juga telah pun buat announcement untuk kita buat sekatan lah terhadap ekspor, yang mana kita nampak untuk membantu dalaman lah yang kekurangan tadi itu, bila kita hentikan ekspor akan membantu pengeluaran di dalam untuk rakyat Malaysia. Dan antara satu lagi tindakan yang baru-baru ni juga dimaklumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri adalah AP kita lah, AP kita, sebab kalau ikut approve permit ni dia ada kota sebab ayam kita ni memang dah, kalau ikut dari segi pengeluaran tu 100% self sufficiency level kita. Tetapi AP tu bila kita kenakan sebelum ni untuk protect the local punya production. So sekarang Yang Mak Berhormat telah pun memansuhkan memberi kelulusan untuk memansuhkan AP. Jadi itu antara kita punya yang inisiatif yang buatlah. Dan satu lagi yang paling penting adalah menambah loji-loji, sebab ayam kalau kita nak masuk daripada luar ni kita kena ambil daripada loji-loji yang sah. Di luar sana kita sekarang ni kita ada lebih kurang 17 buah loji dari beberapa negara. Dan sekarang kita di dalam inisiatif untuk menambah kita buat compliant audit untuk menambah loji-loji. Pertama kali saya mendengar ayam dikaitkan dengan premis yang disebut loji.
Itu knowledge baru pada saya. Tapi dasar dan juga usaha kerajaan ni adalah seperkara. Kita juga harus melihat, Datuk, faktor-faktor yang boleh mendukung berjaya atau tidaknya inisiatif yang dibuat oleh kementerian ini. Ya. Yang ini semua yang kita buat tu adalah untuk memastikan kelangsungan kelangsungan rantaian bekalan makanan. Sekarang ni cerita pasal ayam lah, memang sumber makanan I would say utama jugalah sekarang ni yang untuk menjamin sekuriti makanan ni. Kita sekarang ni, bekas tadi saya sebut makanan ternakan ayam antara isu yang kita harus tangani, dan kita sekarang ni sedang memastikan sumber-sumber protein yang lain yang kita import tu untuk mencari alternatif. Itu antara yang faktor untuk mendukung kita kepada inisiatif-inisiatif ni lah. Dan juga kita memastikan ladang-ladang yang ada ni dapat terus beroperasi untuk mengeluarkan bekalan ayam kepada rakyat kita. Okay. InsyaAllah. Jadi itu mudah-mudahan akan dapat membereskan masalah ini. Mungkin kita juga harus melihat, Datuk, isu ini dalam konteks jangka pendek dan jangka panjang. Ada kecenderungan isu ini cyclical sifatnya, kitaran. Kejap ada, kejap tak ada. Jadi kita harus ada pendekatan kedua-duanya, iaitu jangka pendek dan jangka panjang serentak. Ya, kalau ikut jangka pendek kita boleh sebut quick win lah, quick win strategy. Kalau jangka pendek ni, tadi saya dah sebut kita mengadakan subsidi. Sebelum ni, bila kita buat kawalan harga ayam tu RM8.9 tu, bila kos operasi yang menyebabkan kenaikan di dalam makanan ternakan tu, kita bagi subsidi kepada penternak. Subsidi di peringkat awal tu untuk 2 cycle daripada bulan Februari hingga Mac tu, kita sediakan subsidi sebanyak 60 sen per kilogram ayam. Dan bila ada kenaikan yang baru ini, kita buat kajian, memang sah, memang ada kenaikan yang mendadak. Jadi ada tambahan kajian buat intervention lagi, tambahan sebanyak lagi 80 sen, menjadikan total subsidi lebih kurang RM1.40 untuk membantu memastikan bekalan ayam tu mencukupi lah di luar sana. So yang itu antara jangka pendek yang kita inisiatif utama intervensi kerajaan untuk memastikan sekuriti makanan ada lah Dan juga bila dah kita adakan program subsidi ni, kita nak pastikan pemberian itu, tuntutan itu mudah untuk bila penternak buat tuntutan, sebab ada juga kita terima aduan kata tuntut tetapi lambat dapat. Mula-mula memanglah bila kita ni we are answerable untuk semua, kita kena pastikan documentation mesti lengkap. Memang semua akan tuntut, jadi kita perlu dah semakkan. Sebelum ni memang kita ada beberapa layer, tetapi kita dah mudahkan cara untuk tuntutan dibuat. Dan juga kalau ikut sekarang ni dah mencecah, sebelum peringkat awal tu mula tu sikit sekarang ni dah 50 juta, dan dalam proses kita another 40 million kita akan disperse kepada penternak, dan kita dah reduce into one layer dan pendekkan masa tuntutan itu. Semuanya dipermudahkan lah. Ini untuk inisiatif jangka pendek lah. Dan juga baru-baru ni kita telah mengadakan sesi libat urus. Sebenarnya sesi libat urus ni kita memang sentiasa ada dengan peternak ayam ongoing. Cuma bila baru-baru ini isu yang hangat tu, kita berjumpa dengan peternak-peternak yang besar, kecil, sederhana ni. Dan yang the latest kita telah adakan pada 23 Mei untuk mengenal pasti apa lagi yang sebenarnya masalah di luar sana yang kerajaan perlu facilitate. Itu antara jangka pendek yang kita buat. Untuk yang jangka panjang ni, bila kita melihat kepada input tadi tu, kita memang kebergantunganlah kita kepada, because komposisi makanan ternakan ni dia kepada jagung, bijian, percentage dia banyak kepada situ yang kita import lah. Sebab dulu kita tidak ekonomik untuk kita produce tapi besarnya dalam jagung, bijian tu, and then di dalam tu ada soya bean meal dan juga fish meal. Dan komposisi itu kita akan cuba mencari kesesuaian, sebab isi rong kelapa sawit juga boleh contribute kepada yang dalam komposisi itu melalui PKC, palm kernel cake dan juga palm kernel expala. Ini alternatif? Alternatif. Bukan alternatif, maksudnya memang sebelum ini portion tu memang ada. Tetapi bila kita kelapa sawit sekarang harga meningkat tinggi, jadi dieksport benda tu. So kita mungkin untuk portion yang itu kita akan tetapkan satu polisi untuk
memberi prioriti kepada lokal, konten lokal tu kita ambil yang di dalam negara. Dan juga itu adalah untuk nak mengurangkan ekspor lah, ya. Itu kita tengah dalam proses perbincangan. Dan satu lagi libat urus dengan GLC, ya. GLC syarikat di bawah yang ada kapasiti ya untuk melibatkan diri di dalam penanaman jagung bijian ni. Kita tengah dah bermula pun sebenarnya dengan field FGV, ya, telah bermula di Perlis, di Cuping, lebih kurang 3,500 hektar, ya, untuk jagung bijian. Sebab jagung bijian ni dia perlukan kawasan yang flatland, yang dry, yang panas kan. So dah bermula dan kita akan perhebatkan collaboration dengan GSC ni. Dah berminat ramai, engagement dah buat dah. InsyaAllah dalam masa terdekat lebih ramai yang akan participate. Dan satu lagi, kita berjangka panjang ni kita tengah berbincang untuk mengadakan lebih banyak tanah pinjaman untuk mempermudahkan, ya, peternak-peternak untuk because kita dalam pemulihan ekonomi ni nak membantu balik peternak lah, yang mana yang hampir itu ke agresif balik lah, dengan program-program yang ada di bawah intervention kerajaan tadi itu. Dan satu lagi, alternatif sumber makanan tadi, sebab kita bila rely input daripada luar, formulasi-formulasi menggunakan konten di dalam negara ni, yang tu sedang hebat dibuat dengan MARDI dan juga kolaborasi dengan pihak universiti, institusi dalam dan juga luar negara. Bila bercakap jangka panjang ni, Datuk menyebut bahawa Malaysia pernah self-sufficient ayam. Tetapi disebabkan oleh tekanan ekonomi lebih murah untuk kita import. Adakah jangka panjang ini akan membereskan isu itu, bahawa kita akan kembali kepada self-sufficiency dalam tempoh jangka masa panjang? InsyaAllah. Memang sebenarnya self-sufficiency level kita dah lebih 100%. Cuma because of bila kenaikan input makanan ternakan tu, jadi dia terpaksa reduce, sebab bila nak mengeluarkan rugi. Itu kita terpaksa buat intervention. So memang kapasiti tu ada untuk mengeluarkan more than 100%. Ada kapasiti. Jadi isunya adalah tentang kos makanan ayam itu yang menyebabkan kita beralih. Bukan kos makanan ayam je, Tuan Said. Semua kos pun meningkat sekarang ni. Itu realitinya. Berkait juga dengan struktur ekonomi, tapi saya perlukan Menteri Ekonomi yang menjawab di sini, bukan KSU Mafi. Tapi kita lihat juga dalam konteks security makanan ni, Datuk, FAO di bawah United Nations meletakkan 4 tiang seri, iaitu ketersediaan, accessibility kepada makanan, kemudian utility-nya jangan ada pembaziran, dan kestabilan, sustainability, kemapanan bekalan itu. Strategi dan juga dasar yang disediakan oleh Mafi supaya kita tidak berulang-ulang berdepan dengan isu, dan ada yang mengatakan ini knee jerk reaction. Jadi apa yang boleh dikongsikan dari kerangka Mafi untuk menyediakan security makanan Malaysia? Tuan saya sebut tadi, memang kita apa saja dasar yang kita buat tu kita berpandukan kepada macam food organisation, FAO Agriculture Organisation. So kerangka yang 4 tadi tu, availability, accessibility, nutrition, and also sustainability. Itu penting. Kita berpandukan pada 4 ni, dan kita rangka apa saja pelan tindakan yang kita buat. So kita bersama dengan Mafi, agensi dan jabatan di bawah kita ni, kita melaksanakan satu langkah yang konstruktif untuk memastikan jaminan bekalan makanan tu dalam masa dekat ni, medium dan juga long term. So merancangkan aktiviti pengeluaran makanan dalam banyaklah, nanti kita akan cerita sikit berkenaan dengan rasa kita, untuk kita nak meningkatkan produktiviti. Of course kita ni hasrat nak meningkatkan pendapatan, pengeluar lah, petani, peternak, peladang, nelayan, yang mana yang golongan sasaran di bawah kementerian. Itu fungsi kita. Di samping nak memastikan supply itu ada, dan membantu kumpulan-kumpulan sasaran kita lah untuk bergerak ke depan. Dan of course kita nak meningkatkan keberkesanan pengeluaran dengan menambah baik infrastruktur yang ada. Sebab pertanian ni dia bergantung kepada sumber-sumber lah, macam sumber air, elektrik, apa semua tu, nak pastikan infra tu cukup lengkap. Dan sekarang ni semua dengan sensor, dengan apa, dengan internetnya of things tu, nak pastikan itu pun kena ada lah, kena ada, dan bukan lemah, mesti hebat lah nak modernization, they call it. Dan satu lagi, akses pasaran pun penting. Bila dah kita dah produce banyak dah, kita mesti nak dapatkan penetration pasaran tadi tu dalam negara dan juga luar negara lah. Kalau tidak nanti kita ada lambakan.
Betul, betul. Dan satu lagi yang penting juga kita nak melahirkan tenaga kerja, talent development itu penting ya. Dengan keadaan sekarang ni yang berubah-ubah, so apa nama ni, kita perlu develop talent yang ada, yang muda-muda ni ramai yang berminat. Memang kita nampak pertanian ni satu industri yang kata apa, harus diberi nafas baru supaya nampak lebih seksi kepada generasi muda. lebih kurang macam itulah. Saya tolong bantu Datuk untuk mengungkapkannya. Tapi Datuk sebutkan tadi soal perlunya dasar. Ya. Dalam 2 minit berbaki ini, apa yang ada, what do we have in store agar sekuriti makanan ini dapat meredakan keresahan rakyat seluruhnya? Ya. Dasar agromakanan 2.0 kita baru lancarkan tahun lepas ya. Okey. Walaupun dalam keadaan yang pandemik 2 tahun yang lalu tu, jadi kita memang kita sahut cabaran ni. So dasar agromakanan negara 2.0 bermula 2021 sehingga 2030. Yeah. Jadi dasar tadi tu memang kita berpaksikan kepada yang FAO punya kerangka tu, kita telah apa nama ni senaraikan teras-teras itu, dan juga di dalam tu pelbagai inisiatif yang sedang dilaksanakan dan bakal dilaksanakan. Okay. Jadi ada quick win, medium dan juga long tadi tu. Dan satu, not only ayam, of course semualah, yang melibatkan 4 subsektor penting, which is apa nama subsektornya padi, apa nama ni sayur-sayuran, buah-buahan, apa nama ni yang tadi tu tanaman lah, ya, penternakan dan juga perikanan. Yeah. Semua sektor yang penting di dalam pertanian ini. So kalau untuk padi ni, kita program yang sedang hebat yang dilaksanakan sekarang ni, yang mendapat sambutan yang hangat adalah Smart Sawah Berskala Besar. Okay. Yang ni adalah untuk meningkatkan produktiviti. Sebab kalau ikut beras kita ni, kalau ikut self sufficiency level kita masih lebih kurang 60 plus ya, close to 70, dan kita mencadangkan untuk meningkatkan dengan modernization apa nama ni, yang pelbagai inovasi benih kita ni, kita boleh capai dalam tempoh itulah. Ya. So yang ini sedang kita hebatkan juga dengan penglibatan GLC dan juga ya, banyak private driven lah kali ini. Ya. Dan yang keduanya berkenaan dengan program dana modernisasi ya, agromakanan, yang mana kita menyediakan kemudahan pembiayaan ya, dengan sekarang ni IR 4.0 sedang apa ni banyak kita gunakan sebagai base untuk membantu meningkatkan produktiviti. Yang ini kita sediakan dana lebih kurang 60 juta lah ya, untuk apa nama ni pengusaha di sana dengan kadar faedah yang rendah, about 3.5% lah, melalui Agrobank kita menggunakan. Sebab Agrobank ni dia ada mandat dia ya, untuk membantu sektor pertanian ke depan. Dan kita ada program pemodenan vessel dan mekanisasi tangkapan ya dalam perikanan tu, yang kita sediakan dana lebih kurang 150 juta. Itu pun almost memang apa nama ni, intake dia pun dah ramai kan. Dan kita perkasakan platform dagang. Yang ini semua pun dah kita, saya dulu kalau nak beli barang ni tak boleh nak tengok, nak pegang tu barulah ni, tapi sekarang ni itu budaya baru disebabkan oleh online. PKP. Sebab kita orang lama kan. Datuk perlu hadir lagi, banyak lagi. Ini baru 20 minit yang memfokus 70-90% tentang ayam. Ikan, ruminan, tanaman tu belum. Namun begitu penting untuk kita meredakan keresahan semasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk kerana kesabaran mengulang-ulang penjelasan ini, kerana kita tahu watawasabil haq watawasabil sab, ada sabar di situ perlu.